Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam pengajian Al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami, iaitu pengenalan kepada pengajian fiqh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum ni kita dah bincangkan madrasah al-Khawarij, iaitu di bawahnya ada Ibadi, dan juga madrasah dipanggil Syiah. Ada apa? Dipanggil sebagai adanya Ismailiyah dan juga Zaidiyah. Yang kita bincangkan sebelum ini, yang mana dalam Syiah sendiri pun ada beberapa pecahan Syiah, grup, iaitu dipanggil mazhab Imamiyah, Isna Asyariyah, dan satu lagi dipanggil Ismailiyah, dan nama lain bagi Ismailiyah adalah Al-Batiniyah. Manakala Al-Imamiyah dipanggil juga sebagai Ja'fariyah. Kerana apa? Kerana mazhab fiqh mereka adalah mazhab Imam Ja'far As-Sadiq. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada pagi ini mengenai dengan madrasah fiqhiyah As-Sunniyah, madrasah fiqh Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah tuan-tuan, sesungguhnya sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum telah berpecah, mereka telah bersederakan di negara-negara Islam. Di kalangan mereka ada yang yatawassa' fi ar-ra'yi wal ijtihad, iaitu luas ijtihad mereka. Pandangan mereka luas, ataupun pendapat mereka lebih berpegang kepada pendapat, dan juga boleh banyak perkara berijtihad. Kita panggil yatawassa' fi ar-ra'yi wal ijtihad, seperti mana Umar ibn al-Khattab dan juga Abdullah bin Mas'ud. Ini kita panggil madrasah ahlul ra'yi. Di kalangan mereka ada juga man yatawarra' wa yahtat bil wuquf 'inda an-nusus, yang mana wara' dan mereka ni ambil langkah ihtiyat, berhati-hati dengan mengikut apa yang nas kata. Mereka tak luaskan dalam membuka pintu ijtihad. Mereka lebih cenderung kepada nas, teks Al-Quran dan juga hadis. Itulah yang dipegang oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Amr bin As. Dan seorang lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Okey. Jadi wa yatafarraquhum fil bilad. Mereka ni berpecah-pecahlah di negara-negara Islam, yang mana selepas daripada itu tabi'in telah mengambil ilmu daripada mereka, dan generasi selepas tabi'in ambil pula ilmu daripada tabi'in. Ta'athar bi kullin minan naz'ataini qaumun hatta sarat al-madaris mustaqillah mutabayinah. Sehinggalah asalnya daripada dua grup, pengaruh daripada dua grup, iaitu yang mana berpegang dengan nas, kurangkan ijtihad. Yang satu lagi yatawassa' fil ra'yi wal ijtihad, luas pada ijtihad, pada ar-ra'yi. Jadi bila dua ini berbeza, seperti mana kita bagi tahu yang yatawassa' bil ra'yi wal ijtihad yang dipegang oleh Umar bin Khattab juga Abdullah bin Mas'ud, dan ini adalah tiga orang, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Okey, tiga yang lebih cenderung kepada nas. Sehinggalah zaman selepas itu mereka mengambil ilmu daripada mereka. Zaman selepas itu lagi, zaman tabi'in ambil pula ilmu daripada tabi'in. Kemudian jadilah mereka buat satu madrasah mazhab yang tersendiri. Sebab itu ada yang madrasatul hadis di Hijaz, umuman atau biwajhin khasun fil Madinah al-Munawwarah.
secara umum di Hijaz adalah Madrasatul Hadis, ataupun dengan yang khusus di Madinah Al-Munawwarah, Madrasatul Hadis. Jadi Madrasatul Hadis dari perspektif yang khas spesifik adalah di Madinah Al-Munawwarah, dan secara umumnya di Hijaz. Kemudian Madrasatul Ra'yi adalah di Iraq. Secara umumlah di Iraq, tapi dari sudut perspektif, dari sudut spesifiknya adalah di Kufah. Okey. Kita lihat satu persatu dulu. Kita lihat yang pertama kita nak bincangkan mengenai dengan Madrasatul Hadis. Okey. Madrasatul Hadis. Madrasah ni kita dah bincangkan sebelum ni. Madrasah tu maknanya mazhab. Madrasah maknanya apa? Mazhab. Okey. Dinamakan madrasah ini Madrasatul Hadis, ataupun nama lain adalah Madrasatul Hijaz. Madrasatul Hijaz. Nama lain juga ada dipanggil Madrasatu Ahlil Hijaz, Madrasatu Ahlil Hadis. Semuanya merujuk kepada perkara yang sama. Tetapi ghalib secara kebiasaan yang digunakan apa yang pertama tadi, apa Madrasatul Hadis. Jadi ada 4 nama sebenarnya. Ada 4 nama, semua merujuk kepada satu je. Yang masyhur Madrasatul Hadis. Ada Madrasatul Hadis, Madrasatu Ahlil Hadis, kemudian Madrasatu Ar-Ra'yi, Madrasatu Ahlir Ra'yi. Semua 4 ni benda yang sama. Okey, kita tengok manhaj. Manhaj Ahlul Hijaz pada fiqh. Madrasah Ahlul Hijaz ta'tamidu 'ala nusus. Madrasah mazhab Ahlul Hijaz ni mereka berpegang hanya kepada nas, dan tidak luas penggunaan ar-ra'yi wal ijtihad. Tak luas, disempitkan ijtihad dan juga ar-ra'yi. Sebab itu dinamakan sebagai Madrasatul Hadis. Okey, rawadu Madrasati Ahlil Hadis, cara pembawakan dia macam mana? Sesungguhnya manhaj ini telah manhaj Madrasatu Ahlil Hadis ini melalui salaka hadhihi al-manhaj min as-sahabah, diambil daripada sahabat Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Umar. Jadi Madrasatu Ahlul Hadis, manhaj dia adalah ambil daripada sahabat, iaitu yang dipelopori oleh siapa? Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Umar, dan Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah binti Abi Bakar, dan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey, itu semua Madrasatu Ahlil Hadis. Tuan-tuan perlu tahu yang pertama sekali, Madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 2, Madrasatu Ahlul Hadis, Madrasatu Ahlur Ra'yi. Madrasatu Ahlul Hadis antara pelopor yang di dalam perintis di dalam Madrasatul Hadis adalah siapa? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dan Zubair bin Awam. Semua ada berapa tu? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Amr bin As, dan juga Zubair bin Awam. Semua 6 orang. Imam Malik pernah berkata, Imam Malik kata apa? Dalam kitab Tahdzib Tarikh Ibni Asakir, Tahdzib Tarikh Ibni Asakir, ada petikan perkataan Imam Malik. Dia kata, kana a'lamun nas indana ba'da Umar Zaid. Manusia yang paling alim di kalangan kami, di kalangan kita ni, manusia yang paling alim selepas daripada Sayyidina Umar adalah Zaid, iaitu Zaid bin Thabit. Okey. Wa kana imamun nas indana ba'dahu ibn Umar. Imam manusia di sisi kita selepas daripada Zaid bin Thabit adalah Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Wa kana Sa'id bin al-Musayyib julla ma yufti bihi min fatwa Zaid. Sa'id bin Musayyib
kebanyakan apa yang dia berfatwa, memberi fatwa, semua diambil daripada pertikan Zaid bin Thabit. Sa'id bin Al-Musayyib adalah seorang tabi'in. Selalu fatwa dia akan dipetik daripada perkataan fatwa siapa? Zaid bin Thabit, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia juga penulis wahyu. Okey. Wa qad akhadha anhum tabi'un, telah mengambil ilmu daripada mereka yang 6 orang ini. Tabi'un. Nah, tabi'in telah ambil ilmu dengan mereka 6 orang ini. Washtahara fi hadzal waqt min at-tabi'in min ahli al-Hijaz. Dan telah masyhurlah pada waktu itu di kalangan tabi'in ni, masyhurnya di kalangan tabi'in di ahli al-Hijaz, di kalangan penduduk ahli al-Hijaz, iaitu dipanggil sebagai al-fuqaha us-sab'ah. Apa al-fuqaha us-sab'ah? Ulama fiqh yang 7. Alladzina yumathiluna rukunan asasiyan fi hadhihi al-madrasah, yang menjadi rukun asasi, kita panggil tonggak utama dalam madrasatul hadis tabi'in. Siapa dia? Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Bin Hazan al-Qurashi al-Makhzumi. Dia dipanggil sebagai apa? Sayyidut tabi'in, ke penghulu kepada tabi'in, dan juga afqahuhum, orang yang paling alim dalam bidang fiqh di kalangan tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib. Okey, yang wafatnya pada tahun 93 Hijrah lah, tak sampai tahun 100 Hijrah ke 93. Yang kedua Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar Al-Hilali Al-Madani. Dia ini adalah bekas hamba Maimunah. Maimunah siapa? Isteri Nabi. Siapa? Sulaiman bin Yasar, yang wafat pada tahun 107 Hijrah. Ini semua ulama yang hebat pada zaman tabi'in, dipanggil sebagai rukunun asasiyun, iaitu tonggak utama fiqh dalam pada zaman tabi'in, pada era tabi'in lah. Yang ketiga adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Okey, yang wafat pada tahun 108 Hijrah. 108 Hijrah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin As-Siddiq Al-Qurashi At-Taimi. Siapa dia Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar? Iaitu cucu kepada Abu Bakar. Abu Bakar ada seorang anak yang namanya Muhammad, dan Muhammad ada anak yang namanya adalah Al-Qasim. Jadi Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhum, yang wafatnya pada tahun 108 Hijrah. Dia mengambil hadis daripada Aisyah. Siapa Aisyah tu? Aisyah ni makcik dia lah. Aisyah tu makcik dia. Sebab Muhammad dan juga Aisyah adalah adik-beradik. Muhammad bin Abi Bakar adalah adik-beradik kepada Aisyah bin Abi Bakar. Anak kepada Muhammad bin Abi Bakar adalah siapa? Al-Qasim. Al-Qasim dengan Aisyah adalah makcik. Al-Qasim dengan Aisyah. Aisyah tu makcik kepada Al-Qasim. Okey. Jadi makna dia mengambil hadis daripada Aisyah. Siapa yang mengambil hadis daripada Aisyah? Iaitu anak saudaranya yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Dan juga dia juga mengambil hadis daripada Ibnu Abbas. Dia juga mengambil hadis daripada Abu Hurairah, daripada Ibnu Umar. Mana semua sahabat Nabi ni? Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dia seorang yang thiqah, yang dipercayai, aliman, seorang yang alim, faqihan, seorang yang sangat faqih, imaman wa wara'an, seorang imam, pemimpin, dan juga seorang wara'. Wara'an adalah wara', takwa yang tinggi. Dia wafat pada tahun 108 Hijrah. Ulama pada era tabi'in, ulama fiqh yang hebat adalah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith, yang wafat pada tahun 94 Hijrah. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham Al-Qurashi Al-Makhzumi Al-Madani dilahirkan pada khilafah Umar ibn Al-Khattab. Dia adalah seorang yang buta, makfuf. Okey. Yang kelima adalah Urwah bin Zubair bin Awam, tabi'in.
Az-Zubair ibn al-Awwam adalah seorang sahabat Nabi. Okey. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam adalah tabi'in yang wafat pada tahun 94 Hijrah. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Qurashi al-Asadi al-Madani wa kana min a'lamin nas bi hadithi ummil mu'minin Aisyah li'annahu akhadha anha kama akhadha an Uthman ibn Affan wa kadzalika baqiyatun minas sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan dia antara manusia yang paling alim. Paling alim. Siapa dia? Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Antara orang yang paling alim, terutamanya mengenai hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana dia selalu mengambil hadis daripada Aisyah. Seperti mana dia pernah ambil hadis daripada Uthman ibn Affan dan juga beberapa sahabat yang lain. Kemudian yang keenamnya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah yang wafat pada tahun 98 Hijrah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud al-Hidhali, Abu Abdullah al-Madani al-Faqih, dipanggil sebagai Abu Abdullah al-Madani al-Faqih al-A'ma, yang faqih, yang mahir dalam fiqh dan yang buta. Wulida ala ahdi Rasulillah, dia lahir pada zaman Nabi, cumanya dia tidak sabit baginya daripada Nabi SAW riwayat. Dia lahir pada zaman Nabi tau, cumanya tak sabit lah riwayat hadis yang diambil daripada Nabi. Tak ada hadis yang diambil daripada Nabi. Tapi dia seorang alim, seorang faqih pada zaman tabi'in. Yang terakhir, yang ketujuh adalah Kharijah bin Zaid. Kharijah laki-laki, Kharijah bin Zaid bin Thabit, anak kepada Zaid bin Thabit yang wafat pada tahun 100 Hijrah. Okey. Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari an-Najjari Abu Zaid al-Madani adraka zaman Uthman ibn Affan. Dia sempat pada zaman Uthman ibn Affan, dia sempat. Wa kana mislu abi, dia sama macam ayah dia. Yuqsimul mawarith, dia membahagikan harta pusaka. Makna dia yang membahagikan harta pusaka, makna dia ni macam Zaid bin Thabit, seorang yang alim dalam ilmu faraid. Wa yaktubu al-wasaiq lin-nas, dan dia tulis wasiqah, surat-surat ataupun sign macam kita lah, ada apa nama ni, grant ke apa ke, dia yang tulis dan dia akan beri cop. Okey. Mereka yang tujuh ini daurun kabirun fi in'ashi harakatul fiqh fil Madinah al-Munawwarah. Mereka ni cukup rancak pergerakan fiqh mereka di Madinah al-Munawwarah. Mereka ini adalah hamalu fiqh sahabah, mereka bawa fiqh sahabat, yang mana dahulunya mereka di Madinah, sahabat-sahabat Nabi dahulu di Madinah. Jadi mereka rancak dan kuat dalam berpegang apa fatwa sahabat, apa yang fiqh daripada sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ketua mereka adalah siapa? Di Madinah al-Munawwarah ini pada zaman tabi'in, ketua mereka adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Okey. Dan dia juga mengambil fiqh daripada fuqaha as-sahabah fil Madinah. Sa'id bin Musayyib juga dia mengambil ilmu fiqh ini daripada ulama-ulama fiqh pada zaman sahabat di Madinah al-Munawwarah. Wa kana yara anna ahlal haramain, dan dia melihat ahlul haramain, penduduk Mekah Madinah, asbatan nas, mensabitkan akan manusia, asbatan nas fil hadis wal fiqh. Dia melihat ahlul haramain, penduduk haramain ini
antara manusia yang mensabitkan dalam ilmu hadis dan juga fiqh, antara orang yang kita panggil penduduk haramain lah, yang penting lah dalam mensabitkan hadis dan juga fiqh. Sebab itu ijtahada fi jam'i atharihim. Sa'id bin al-Musayyib bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan athar. Apa itu athar? Perkataan-perkataan ataupun kesan-kesan yang sahabat tinggalkan kepada mereka. Dia kumpulkan hadis-hadis, fatwa-fatwa sahabat dan juga isu-isu sahabat, seumpama fatwa al-khulafa ar-rasyidin dan juga selain daripada mereka. Kerana ini sahabat-sahabat madrasah ini, iaitu madrasatul hadis fi ghinan an isti'malir ra'yi, tak perlu pada penggunaan ar-ra'yi wal ijtihad. Sebab apa tak perlu ijtihad dan juga ar-ra'yi? Sebab mereka ni antara penduduk haramain Mekah Madinah, antaranya mereka berpegang kuat pada hadis dan juga fiqh. Pada hadis dan juga fiqh. Sebab itu Sa'id al-Musayyib mengumpulkan perkataan-perkataan sahabat, asar mereka. Kemudian Sa'id al-Musayyib juga mengumpulkan hadis-hadis, fatwa-fatwa sahabat, isu-isu yang berbangkit pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, seperti fatwa-fatwa khulafa ar-rasyidin dan selain daripada itu. Okey. Kemudian perkara yang ketiga, tuan-tuan nampak tak, madrasatul hadis ni kita bincangkan manhaj mereka, kita bincangkan tentang cara pembawakan mereka. Okey. Siapa yang antara orang-orang penting dalam madrasatul hadis ahli fiqh pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, dan yang ketiga sekarang kita nak bincangkan mengenai dengan sebab-sebab Ahlul Hijaz mereka berpegang dengan hadis. Sebab apa mereka berpegang dengan hadis? Itu yang tuan-tuan perlu tahu tu. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara sebab berpegangnya Ahlul Hijaz dengan hadis ini, urifat hadhihi al-madrasah yatamassuka bi zahirin nusus wal athar. Zahirnya madrasah al-hadis mereka hanya berpegang dengan nas, zahir nas. Okey. Walam talja ila ar-ra'yi illa 'inda ad-darurah. Mereka tidak terus kepada ijtihad melainkan dalam situasi-situasi tertentu, seperti mana situasi darurat. Antara sebab-sebab berdirinya madrasatu ahlul hadis, mereka ini hanya berdiri ataupun hanya berpegang dengan nas. Perkara yang pertama, sebab-sebabnya adalah ta'assuruhum bi tariqati syuyukhihim, terkesannya mereka dengan cara guru, pembawakan guru mereka. Seumpama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pada ta'alluqihim bil athar, wa tawarru'ihim 'anil akhdhi bir ra'yi. Apa dia? Terkesannya mereka dengan athar hadis, dan mereka ini sampai tak naklah untuk berijtihad. Sebab hadis dah ada dah, cukup. Mereka ni wara'. Sebab yang kedua adalah kasratul athar indahum. Banyaknya kesan-kesan di sisi mereka. Kesan-kesan ni mana? Isu-isu di sisi mereka, dan sedikitnya isu yang baru. Mana banyak asar perkataan daripada hadis Nabi, sahabat, asar sahabat. Cuma yang isu yang baru yang berbangkit ni sedikit sangat. Jadi fasunan wal athar kanas kathirah inda ahli al-Hijaz. Inda ahli al-Hijaz, iaitu sunan-sunan. Athar hadis dan juga asar banyak di sisi ahlul Hijaz. Mereka tahu knowledge ni. Kerana sahabat radhiyallahu taala anhum
mereka kekal di Madinah Al-Munawwarah aksar min ghairihim, lebih banyak mereka tinggal di Madinah Al-Munawwarah berbanding selain daripada mereka. Jadi sahabat yang tinggal kekal di Madinah tu lebih banyak. Okey. Sebab itu mereka berpegang sungguh dengan hadis. Berpegang sungguh-sungguh dengan hadis kerana kesan sahabat itu. Mereka tinggal di Madinah dan mereka tetap di Madinah lebih banyak sahabat Nabi berbanding di tempat-tempat lain. Walada kullin minhum minar riwayat ma laysa 'indal akharin. Dan di sisi setiap di kalangan mereka ada beberapa riwayat yang mana ma laysa 'indal akharin, yang mana riwayat tersebut tidak ada pada orang lain. Okey. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takhtalifu bi'atul Hijaz an bi'atul Iraq. Keadaan environment Hijaz dan juga Iraq, keadaan manusia pada Hijaz taghlibu 'alaiha al-bisatah wa 'adam at-ta'qid. Kehidupan di Hijaz ini, keadaan manusia di Hijaz telah mengatasinya oleh al-bisatah wa 'adam at-ta'qid. Kerana kebanyakan di kalangan mereka daripada ahli badawah, badawah, orang yang duduk di kawasan pedalaman. Okey. Dan kebanyakan apa yang mereka berhajatnya daripada masalah-masalah yang mana mereka dapati dalam nafs yang jelas, yang tak perlu pun kepada ijtihad. Tapi apabila hadathat nazilah, berlaku satu peristiwa yang baru, satu peristiwa yang araduha, mereka datangkan peristiwa tersebut, araduha, bila mana berlaku satu peristiwa, araduha alal kitab, mereka datangkannya kepada kitab dan juga hadis dan juga asar sahabat. Summal amal bi ra'yihim, kemudian mereka beramal dengan pandangan mereka. Warubama tawaqqafu 'anil fatwa, kadang-kadang tawaqqaf 'anil fatwa, stop daripada fatwa. Sebab apa stop? Sebab apa stop daripada fatwa? Kerana masalah pada ketika itu sudah jelas. Okey. Kanu yakrahuna tawassu' fil bahsi amma lam yaqa'. Sebahagian di kalangan ulama mereka tak suka dalam-dalam sangat. Apa maksud dalam? Maksudnya penggunaan ijtihad itu terlampau luas, yang tak berlaku lagi seperti mana ahlul ra'yi buat. Okey. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu serba sedikit mengenai dengan madrasatul hadis. Okey. Kita nak bincangkan madrasatul ra'i. Tuan-tuan nampak gambaran madrasatul ra'i. Kita sekali lagi kita sebut madrasatul hadis. Madrasatul hadis adalah dipanggil madrasatul Hijaz. Sebab apa? Kerana berpegang dengan nas. Antara yang masyhur di kalangan sahabat 6 orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian siapa lagi? Az-Zubair bin Awam, kemudian yang terakhir adalah Zaid bin Thabit. Nampak tak? Zaid bin Thabit. Okey. Kemudian bila berlaku peredaran zaman, datang tabi'in, maka tabi'in mengambil ilmu daripada sahabat yang masyhur di kalangan mereka dipanggil al-fuqaha us-sab'ah. Okey. Kemudian sebab ahlul hadis berpegang, ahlul Hijaz berpegang dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Mereka tak pegang dengan hadis, mereka tak pegang dengan ijtihad, melainkan ketika darurah. Sebab apa? Itulah cara guru mereka bawa.
dan apa nama ni, sedikitnya peristiwa yang baru berlaku pada zaman tabi'in. Okey. Kemudian environment berbeza antara Iraq dan juga Hijaz. Okey. Keadaan manusia di Hijaz ini, dia lebih suka benda yang tak susah, benda yang tak pening, yang biasa-biasa. Sebab kebanyakan di kalangan mereka adalah orang asli. Orang asli yang duduk di kawasan pedalaman. Apa yang masalah adalah nas dan Quran adalah hadis, itu sudah cukup. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ni pecahan yang kedua dipanggil Madrasatul Ra'yi. Dinamakan Madrasatul Ra'yi ini adalah Madrasatul Ahli Ra'yi, Madrasatul Kufah, Madrasatul Iraq. Semuanya merujuk kepada perkara yang satu, yang masyhurnya adalah Madrasatul Ra'yi, ataupun Madrasatul Kufah ataupun Madrasah Al-Iraq. Okey. Manhaj Madrasah Iraq ini, mazhab Iraq ini pada fiqh macam mana? Tak ada beza lagi manhaj Ahlul Iraq daripada manhaj Ahlul Hijaz pada berpegangnya ke atas nas-nas Quran dan juga hadis sebelum merujuk kepada ijma'. Kemudian kemudian baru berijtihad. Berijtihad bil ra'yi. Cumanya mereka ni apa dia yang kita perlu tahu? Yukthiruna minal qiyas wal ijtihad bil ra'yi. Mereka bukanlah ikut logik semata-mata, bukan ikut ijtihad semata-mata, qiyas semata-mata, tidak. Tetapi mereka ni banyak menggunakan qiyas, banyak menggunakan al-ijtihad bil ra'yi. Sebab itulah mereka diklasifikasikan sebagai madrasah ahlul ra'yi. Okey. Sebab apa? Tak dinafikan mereka berpegang dengan Quran nombor 1, hadis nombor 2. Cumanya mereka penggunaan qiyas, penggunaan ijtihad di sisi mereka banyak. Binaan ala imanihim, kerana membina ke atas iman mereka bahawa syariat di sisi mereka adalah ma'qulatul ma'na. Kerana iman mereka, kepercayaan mereka, asy-syari'ah indahum, syariat itu sebenarnya di sisi mereka adalah ma'qulatul ma'na, benda yang tak boleh dicapai oleh akal. Kita panggil ta'abbudi. Yastati'ul aql idraka ilal ahkam. Okey. Syariat di sisi mereka adalah tak tahulah. Manusia tak boleh tahu. Tetapi akal manusia mampu untuk tahu illah hukum, sebab hukum. Manusia itu mampu untuk tahu hikmah pensyariatan hukum hakam, dipanggil falsafatut tasyri'. Okey. Dengan sebab luasnya penggunaan mereka pada ar-ra'yi dan juga banyaknya masalah-masalah yang baru di negara Iraq, mimma adda ila kathratil furu' wal masail al-juz'iyyah indahum, yang membawa kepada banyak pecahan masalah furu', banyak pecahan dalam masalah-masalah juz'iyyah di sisi mereka. Bahkan sebenarnya kadang-kadang jadilah masalah-masalah ini daripada masalah-masalah yang waqi'iyah, yang realiti. Asalnya tak ada, tiba-tiba sekarang ni sudah menjadi satu masalah, isu yang realiti, yang sebelumnya mereka bincangkan. Nampak tak? Bal minal iftiradat wal ihtimalat, bahkan daripada masalah-masalah iftiradat. Apa iftiradat? Andaian-andaian.
wal ihtimalat, kebarangkalian. Okey. Sesungguhnya telah mengitlakkan sebut ke atas manhaj ini daripada fiqh adalah dipanggil fiqhul fardha. Kerana apa? Fiqhul fardi, al-fiqhul fardi, kerana fardunya mereka pada beberapa masalah sebelum berlakunya masalah tadi. Mereka buat andaian masalah sebelum berlaku. Okey. Okey. Rawadu madrasati ar-ra'yi. Kita sebutkan dahulu Umar ibn al-Khattab min ashhuril qailin bir-ra'yi min as-sahabah, antara perintis yang masyhur di kalangan sahabat yang menyatakan ar-ra'yi. Siapa dia? Umar ibn al-Khattab, yang berpegang dengan ar-ra'yi. Dan dia tak luaskan, sahabat radhiyallahu taala anhum tidak meluaskan pada penggunaan ar-ra'yi seperti mana digunakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wa kana yabqa fil Madinah lam yakhruj minha. Dia kekal di Madinah Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar tidak keluar daripada Madinah. Okey. Cumanya fiqh Umar ini tidak kekal di Madinah, bahkan berpindah. Selepas itu berpindah ke mana? Selepas kewafatannya berpindah ke Iraq. Berpindah ilmu fiqh Umar ni ke Iraq. Zalika lianna al-Iraq nazal, kerana Iraq ini satu tempat telah singgahlah negara Iraq oleh satu jamaah yang besar di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Iraq ini satu negara yang besar. Ketika mana mereka dibahagi-bahagikan di bandar-bandar Iraq. Okey. Dia fuk. Diriwayatkan bahawasanya nazala bi akthar min 300 sahabi, telah singgah di sana lebih daripada 300 orang sahabat. Di antara mereka Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Abi Musa al-Asy'ari, Anas bin Malik, Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah ibn al-Yaman. Seperti itulah kanir man kana fi jaishi Ali radhiyallahu taala anhum. Seperti itulah, seperti api orang yang dalam peperangan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey. Sayyidina Ali turun, singgah di mana tu? Di Iraq. Lebih daripada 300 orang sahabat. Diriwayatkan bahawasanya annahu nazala biha aksar min salasumi'ati sahabi. Wa kana min baini haula as-sahabah, antara sahabat mereka ini yang turun, yang singgah di Iraq, dan juga raid mereka, ketua mereka, iaitu yang sangat berilmu dan juga fiqh sangat mahir, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini di mana ni? Di mana? Wa kana min baini haula sahabat allati nazalu al-Iraq wa ra'iduhum fiha ilman wa fiqhan huwa Abdullah bin Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Di mana? Di Iraq. Faqad ba'atha Umar ibn al-Khattab, Umar telah menghantar utusan kepada Abdullah bin Mas'ud ke Kufah dan tulis kepada penduduknya, inni qad ba'astu ilaikum Abdullah bin Mas'ud,
Sayyidina Umar suruh Abdullah bin Mas'ud tulis, bukan tulis, hantar satu utusan ke Kufah. Dan Nabi tulis kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Nabi tulis kepada siapa? Kepada penduduk Kufah. Nabi kata, qad ba'athtu ilaikum abdallah, bu'istu ilaikum abdallah, sungguh diutuskan aku kepada kamu, wahai hamba Abdullah bin Mas'ud, sebagai mualliman wa waziran. Sesungguhnya aku dibangkitkan kepada kamu. Abdullah bin Mas'ud seorang muallim, seorang yang wazir. Fakana bihaqqin an na'tabira Abdullah bin Mas'ud muallimuhum al-awwal wa ra'iduhum madrasatul Kufah. Dan kita i'tibar, ambil kira Abdullah bin Mas'ud ini adalah guru yang pertama dan juga sahabat madrasat ahli Kufah. Diriwayatkan Sya'bi, dia telah berkata daripada Ibn Abbas, ma dakhalaha ahadun min ashabi Rasul anfa' ilman wala afqah minhu. Tidak ada yang memasukinya berasa pelik. Ibnu Mas'ud menyatakan, tidaklah memasukinya oleh seorang pun daripada sahabat Nabi yang lebih bermanfaat ilmu, wala afqah minhu, yang lebih mahir dalam fiqh berbandingnya. Ibnu Mas'ud muta'ajjiban bi fiqh Umar, cukup pelik dengan fiqh Sayyidina Umar, cukup kagum. Wa ala darbihi sara hatta ruwiya annahu lam yakun yukhalif Umar fi syai'in mimma zahaba ilaih. Dia tak pernah bercanggah pendapat dengan Umar. Siapa dia ni? Tak pernah bercanggah pendapat dengan Umar ni? Abdullah bin Mas'ud. Amma Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib sungguh telah menyucikan, telah zahirlah kesannya di madrasatul hadis ketika mana muqawimihi asna'a maqamahu bainahum ba'da an ittakhadha al-Kufah muqirran lil khilafah haitsu tafaqqaha alayhi wa akhadha anhu al-ilm illa anna qasrahu muddata iqamatihi bainahuma ma sahibuha min fitan ja'ala athar al-fiqh khilal hadhihi al-mudda ghayra zahir wa khassatan wa anna mu'adham ansarihi lam yakunu mahalla thiqat al-fuqaha nadhran li syi'atihim wa ta'assubihim lahu bil haqqi wal batil. InsyaAllah kita akan sambung ini pada keesokan harinya mengenai dengan relevan ataupun tidak. Okey, kita akan lihat insya-Allah pada keesokan harinya mengenai dengan pendapat Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa yang dikatakan oleh beliau dan apa yang dikatakan oleh Umar Ibn al-Khattab, sehingga Sayyidina Ali mengagungkannya dengan begitu tinggi. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajaran kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.